أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد. Yang saya hormati pengurusi dan barisan jawatan kuasa Surau Adiniyah, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ustaz-ustaz, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita kehadrat Allah dipertemukan juga pada hari ini dengan izinnya dan dapat kita memulakan pagi ini dengan suatu permulaan yang baik, tuan-tuan. Mudah-mudahan permulaan yang baik ini memberikan kebaikan kita pada hari ini dan Allah Subhanahu wa taala memulakan kita dengan kebaikan dan mengakhiri kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan di awalnya dan kebaikan juga di akhirnya. Tamu Allah yang dihormati, marilah sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan, bulan 12 kita tak jumpa, tuan-tuan. Kita jumpa bulan 11 yang terakhir dan kita jumpa tahun yang baru, tahun ini. Saya mohon maaf, bulan 12 tu hari disebabkan ada hal lain saya tak dapat bersama dengan tuan-tuan. Dan kali ini kita sambung nama Allah yang berikutnya, Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ni tuan-tuan, Masya Allah ya, dari segi bahasa Arab ni dia daripada perkataan takabbara ya, daripada perkataan takabbara. Jadi kalau kita ambil di situ dia ada takabbur, ya, takabbur, takabbara ya, takabbaru, takabbur. Kalau orang Melayu cakap takabbur tu bunyinya mestilah besar diri, kan. Al-Mutakabbir maknanya tuan-tuan, maha layak ya, yang maha layak dipuja. Maha layak dipuja kerana sifat-sifatnya yang maha mulia dan maha agung. Al-Mutakabbir itu yang layak dia layak dia membesarkan diri dia. Akulah Tuhan kamu. Ya, itu. Akulah Tuhan kamu. Wa qala rabbukum ud'uni. Allah berkata, ya, engkau minta padaku. Contohnya kalau dengan kata lain tuan-tuan, innani anallah, akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, ya, fa'budni, kau kena sembah aku. Begitu kan tuan-tuan. Sebab apa? Dia mutakabbir. Dialah yang lebih yang dialah yang hanya yang layaknya kita besarkan dia. Kita besarkan dia dengan Allahu Akbar. Tak ada lain yang layak dengan Allahu Akbar. Tak ada lain yang layaknya diakbarkan. Diakbarkan tu tidak ada, kerana dialah. Jadi mutakabbir ni dari sudut bahasanya tuan-tuan, kita fahami makna dia ialah yang layak dipuja, yang layak disanjung.
Kerana apa? Sifat-sifatnya yang maha mulia dan maha agung. Kalau takabbur sahaja, ya tuan-tuan, dan juga kibria, takabbur dan kibria, kibria tu dia bermakna sombong. Takabbur, kibria bermakna besar diri, bermakna sombong. Apabila mutakabbir ni tuan-tuan dibandingkan dengan makna segala ketinggian dan keagungannya, hak dia, ketinggian dan keagungannya hak dia, begitu. Yang tidak ada yang boleh disanjung melainkan dia, tidak ada yang boleh dibesarkan melainkan dia, begitu. Jadi tuan-tuan, hakikatnya ya di sudut maknanya tuan-tuan, kalau dilihat kebesaran dan keindahan, kita lihat ya, kalau Allah ni dengan beberapa makna yang lain, Al-Jalal contohnya tuan-tuan, yang tinggi, Al-Jalal yang maknanya agung, yang Al-Jalal juga ya tuan-tuan, yang maksudnya Allahu Al-Jalalah, yang mempunyai segala ketinggiannya. Jadi kalau kita kebesaran itu hak dia, jamal itu hak dia, keindahan. Adapun takabbur ni ataupun takabbur bagi makhluk amatlah tercela. Kalau kita bercakap takabbur pada hamba tak layak. Tapi kalau kita bercakap takabbur pada Allah, dia layak. Takabbur pada hak Allah, dia layak. Ya tuan-tuan, takabbur pada hak hamba tak layak. Ya tuan-tuan, amatlah tercela. Disebabkan apa? Kerana kita yang segala dengan kekurangan ini, kita yang segala kekurangan ini, tak layak kita nak bersikap takabur. Sedang kita ya tuan-tuan bergantung kepada yang menciptakan kita. Allah tidak bergantung kepada sesiapa. Allah tidak bergantung kepada sesiapa. Ya tuan-tuan, dia katakan qiyamuhu binafsih, dia berdiri dengan sendirinya. Dia tidak digantungkan dengan sesiapa. Dia tidak diciptakan, dia tidak dijadikan. Ya tuan-tuan, oleh itu layaklah dia dengan takabur, layaklah dia dengan mutakabbir. Takabur tu di tuan-tuan merupakan kata masdar, nama terbitan, sedang mutakabbir tu merupakan kata sifat, nama, sifat nama yang merujuk kepada perkataan takabbara. Ya tuan-tuan, yang layak, yang besar, yang layak dimuliakan, yang layak dibesarkan, iaitulah dia Allah Subhanahu wa taala. Tamu Allah yang dihormati, ya, siapa yang telah mengenali ketinggian Allah yang maha suci, nescaya akan melazimkan ya tuan-tuan sifat tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenali sebenar-benarnya sifat Allah yang maha tinggi dan nama-namanya yang maha mulia, maha agung, ya tuan-tuan, kita kenal Allah, dan di situ sampai makna kita kenal Allah, maka tentulah ya tuan-tuan, hamba ini akan melazimkan dirinya ya secara istiqamah, secara terus menerus beribadah dengannya dengan tawaduk. Ya, dengan tawaduk. Kita tak layak nak membesar diri depan dia, kita tak layak mengatakan kita sempurna depan dia, kita tak layak nak merasakan kita ya tuan-tuan berkuasa di hadapan dia, sedang kuasa, tidak ada kuasa kita melainkan ya dengan izinnya, tidak ada kemuliaan melainkan dengan kurniaannya, tak ada apa tuan-tuan, semuanya datang dari dia. Jadi tawaduk ni satu perkataan tuan-tuan yang cukup sesuai, yang bolehlah kita katakan kadang-kadang kita lebih bersifat tawaduk kita sesama manusia, kita lebih menjaga hati manusia lagi, tapi kita tak jaga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuan-tuan, kita rasa berendah diri dengan manusia kerana kebesarannya, kerana kemuliaan kedudukan dia di dunia, tapi kita tak jaga kedudukan kita dengan Allah. Sedang Allah yang menciptakan dunia,
Allah yang menciptakan dunia tuan-tuan dan segala isinya. Masya Allah, selamu Allah yang dihormati. Oleh itu tuan-tuan, inilah yang dikatakan oleh Al-Qushairi, ya tuan-tuan, hatta kasirrahu man jawaza qaddarahu, hatta kasirrahu man jawaza ya qaddarahu, telah tersingkaplah ya tabir rahsianya. Sirrah itu rahsianya atau sirnya, rahsianya, sesiapa yang melampaui kadar dirinya. Tuan-tuan, cuba renungkan tuan-tuan, ungkapan Al-Qushairi ini, madahnya yang dikeluarkan dari mulutnya berasaskan ketawadukan hatinya ataupun ya tuan-tuan kesucian hatinya. Dia kata hatta kasirrahu, tersingkaplah rahsia seseorang itu, man jawaza qaddarahu, siapa ya yang melampaui kadar dirinya, ya kadar dirinya yang dia tu tidak lebih dari seorang hamba, ya tuan-tuan, tapi sifatnya yang lebih ataupun sikapnya, ya tuan-tuan, sifatnya yang tidak ada kelunakannya, tak ada lembutnya tuan-tuan. Maknanya kalau kita katakan begitu, dijelmakan melalui sifat itu. Kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala tak ada sifat tawadhu', bermakna tersingkaplah rahsia diri seorang kita, seorang itu, diri kita lah tuan-tuan, mudahnya diri kita ini, bahawa hakikatnya ya tuan-tuan, kita tidak layak ya untuk menjadi hamba-Nya, kerana kita tidak menyedari hakikat bahawa dialah yang selayaknya, yang bersifat mutakabbir, ya tuan-tuan, sedang kita adalah hamba. Kalau kita tidak ada sifat tawadhu', ikut kata Al-Qushairi ini, hatta kasirrahu, tersingkaplah rahsianya, rahsia diri kita yang memperlihatkan keaiban sebenarnya. Apabila kita tidak ada rasa malu, ya, rasa rendah diri, rasa tawadhu', ya tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya Allah lah yang menjadikan kita, Allah lah yang menjadikan alam dan segala isinya. Tuan-tuan, Masya Allah, ya, dia mengajar kita hakikat sebenarnya siapa kita, ya, dalam makna al-mutakabbir ini. Kemudian tuan-tuan, telah dikatakan bahawa seorang fakir dengan pakaian yang serba tidak indah, orang fakir adalah lebih baik, dia kata, daripada pakaian indah yang dimiliki oleh seseorang itu. Kalau kita ni kalau dengan pakaian indahnya yang dipakai, ya tuan-tuan, sedang tidak ada rasa, saya tak boleh pakai perkataan lain tuan-tuan, saya pakai perkataan tawadhu' juga. Tawadhu' ni tuan-tuan dan puan, bukan dalam terjemahan Melayu, ada itu tawadhu'. Tawadhu' yang apabila dia melihat diri dia siapa dan Allah tu siapa, barulah nampak darjat tawadhu' tu. Tapi kalau kita dilihat tawadhu' dia dengan manusia, sedang dengan Allah dirinya pun tidak beradab, ya tuan-tuan, saya guna perkataan beradab tuan, minta maaf, sebab kita lebih menjaga manusia dari sisi tawadhu'nya, kita cukup jaga, tapi dengan Allah kita kurang adab. Kerana dalam kitab-kitab tasawuf banyak menyebut tentang adab kita seorang hamba kepada Allah penciptanya. Maka bagaimanalah kita nak dapat suatu nikmat, ya tuan-tuan, manisnya iman, manisnya beribadah, rasa lazatnya rasa hati jiwa kita apabila kita berzikrullah,
dengan lafaz-lafaz sucinya dalam keadaan hati kita tidak segitu indah, ya, kedudukan dan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kita lebih indah pandangannya kepada hamba, sesama hamba. Tuan-tuan. Ya. Yang itu tidak tawaduk. Tidak dapat, ya tuan-tuan. Jadi dengan kata itu, tuan-tuan, tiada sifat yang lebih indah bagi hamba selain tawaduk di hadapan kehadiran Tuhan yang sangat dihormati. Ya, tidak ada perkataan terhormat pada dirinya, ya, pada zat Allah Subhanahu wa taala itu. Tiada suatu bandingan, tiada satu yang disebutkan sebagai suatu perbanding, tidak ada. Dengan tidak layak untuk dibandingkan. Begitu. Tidak layak untuk disamakan dengan sesuatu. Tidak layak untuk kita menyebutnya, ya, sebagai tanda kebesarannya bersama dengan kebesaran yang lain. Tidak ada. Kemuliaannya bersama dengan kemuliaan yang lain. Kekuasaannya bersama kekuasaan yang lain. Tak ada. Tuan-tuan. Ya. Oleh itu, tuan-tuan, Yahya bin Mu'az ini memang nama-nama golongan orang-orang sufi, ya tuan-tuan. Yahya bin Mu'az pernah ditanya tentang al-mahabbah. Makna mahabbah, ya tuan-tuan, iaitu tentang kecintaan, rasa cinta kita kepada Allah. Beliau menjawab, kecintaan itu tidak bertambah kerana kebaikan dan tidak pula berkurangan kerana penolakan. Wallahu a'lam. Tak mudah juga saya nak mentafsirkannya, tuan-tuan, kata-kata yang sebegini, kerana hakikatnya dalam makna tawaduk itu sangat besar, sangat luas, ya tuan-tuan, bahawa baliklah kita sebenarnya dalam makna sebenar-benarnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Selanjutnya sekalian, selesai kita bab mutakabbir. Mutakabbir ni dia pendek, ya. Namun apabila kita ingatkan kalimah al-mutakabbir, al-jabbar, ya, dia semuanya sirah mubalaghah ataupun lafaz yang menunjukkan siapa dia. Dia. Tapi kalau kata takabbur saja, dia itu sifat yang datangnya daripada perkataan kata nama terbitan. Nama terbitan. Nama terbitan tu takabur. Ya. Besar diri. Ya tuan-tuan, begitu. Besar diri. Tapi al-mutakabbir, siapa yang layak membesar diri? Begitu. Siapa yang layak membesarkan dirinya? Tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya tuan-tuan hari ini, al-khaliq. Al-khaliq. Khaliq ni al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul itu al-asmaul husna. Jadi mana al-khaliq itu Allah yang sifatnya maha berkuasa, dialah pencipta, ya, dialah pencipta, dialah yang mencipta. Begitu. Khaliq itu dia yang mencipta. Tuan-tuan jumpa perkataan al-khalqu dalam Al-Quran. Khalqu tu hamba, ya, khalqu tu ciptaan yang Allah cipta, ya. Segala yang dicipta oleh Allah dipanggil al-khalqu. Dalam makna yang lain, salah satu maknanya lah, ya tuan-tuan, makhluk sama juga, makhluk yang dicipta juga, ya tuan-tuan, makhluk yang dicipta juga, khalqu pun yang dicipta juga. Sedang khaliq pencipta, ya tuan-tuan, khaliq ni pencipta pada makna asalnya, dia bermaksud begitu, ya tuan-tuan. Jadi Allah lah yang mencipta segala sesuatu, tuan-tuan. Tepatnya, yang paling tepatnya kata penulis, al-khaliq ialah pencipta. Segala kepandaian yang ada pada dirinya hak Allah Subhanahu wa taala. Sedang al-muhdi, ya tuan-tuan, al-muhdi ialah yang maha pencipta, iaitu alam semesta. Al-muhdi ni maaf saya tuan, bukan muhdi, ya, mubdi. Al-mubdi.
Mubdi daripada perkataan ibda. Abda'a yubdi'u, mubdi. Badi'us samawati wal ar, pencipta langit dan bumi, ciptaan langit dan bumi. Siapa yang mencipta? Mubdi, Allah yang mencipta. Ya, mubdi iaitu pencipta langit dan bumi. Allah al-mubdi'ul badi'ul, ya tuan-tuan. Al-khaliqul, ya, khaliqul, mubdi, dua tu sama dari makna mencipta, tapi al-mubdi dikhususkan penciptaan langit dan bumi, tuan-tuan, dalam bentuk yang amat indah. Tuan-tuan dan puan, tamu Allah yang dihormati, saya nak kata gini, tuan-tuan, dalam memahami satu makna bahasa Arab, ya, kalau saya sebut badi, badi, orang Arab ada nama badi. Seorang pimpinan Ikhwan Muslimin Mesir yang dijatuhkan hukuman bunuh tu oleh Al-Sisi satu hari tu, ya tuan-tuan, selepas kejatuhan Mursi, dia dah namanya Badi. Kalau tak silap saya, dia merupakan dia ahli majlis tertinggi Ikhwan, namanya Badi, tuan-tuan. Semua saya tak pasti depan tu ada Muhammad Badi ke, Badi apa ke, wallahu alam. Badi ni nama Allah, tuan-tuan. Badi'us, ya, nama Allah. Badi ni, tuan-tuan, maknanya pencipta, ya, ciptaan. Namun ciptaannya, tuan-tuan, dalam bentuk yang sangat indah. Ya. Suatu yang baru, yang tidak ada yang lain merekanya melainkan dia. Ya. Mereka suatu yang baru yang tiada yang mereka melainkan dia. Itu sebab datang perkataan bid'ah. Bid'ah, tuan-tuan, rekaan baru. Ya. Bid'ah ialah rekaan baru. Ya, benda-benda baru dipanggil bid'ah. Sedang mubdi Allah. Mubdi itu Allah, itu bahasa Arab, tuan-tuan. Jadi kita tak bolehlah sembrono nak memberi makna. Dalam makna-makna yang tertentu tak sampai. Kadang-kadang tak sampai, ya. Jadi tuan-tuan, mubdi ialah maha pencipta alam semesta dalam bentuk yang sangat indah, yang belum pernah dicipta oleh mana-mana pencipta pun. Tak pernah dicipta. Kemudian dikatakan juga bahawa al-khalqu, saya sebut tadi, tuan-tuan, khalqu ni, ya tuan-tuan, makna ciptaan. Ciptaan dia adalah dia serti dengan makna takdir yang Allah takdirkan dia. Yang terjadi itu takdir Allah. Yang mentakdirkannya ialah Allah, ya, atau ditaswirkannya suatu yang dicipta. Tuan-tuan, taswir ni gambar, tuan-tuan, asalnya penggambaran, gambaran. Siapa yang memberi gambaran itu? Dalam makna-makna tertentu, al-musawwiru, ya tuan-tuan, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, tamu Allah yang hormati, saya pegang mikrofon ni, ya, Syekh Ibrahim, tak maaf nak, dia nak kuat sikit. Tuan-tuan, yang dia nak diambil di sini ayatnya berbunyi, wa iz takhluqu minat tini kahayhati tayr, dan ketika engkau ciptakan dari tanah seperti bentuk seekor burung. Wa istakhluqu minat tini kahayati tayr, disebutnya ayat ni, tuan-tuan, dalam surah Al-Ma'idah ayat 110. Dia menyebutnya kerana nak beritahu bahawa perkataan al-khalqu itu atau khalaqa itu kata asal, akar bahasa Arab yang menjadi perkataan al-khalqu, al-khaliq di situ, tuan-tuan.
Ya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Agak ujung-ujung surah Az-Zumar. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah yang menjadikan setiap sesuatu. Khaliq. Ya. Khaliq. Ni agak-agak muka surat terakhir ataupun second last muka surah Az-Zumar. Tuan-tuan boleh semak tuan-tuan Kalau saya silap tuan-tuan dapat betulkan balik. Baik. Jadi merujuk pada mana tu? Bagi mereka yang telah mengenali bahawa dialah Allah, dialah Al-Khaliq. Dialah Allah, dialah Al-Khaliq. Pastinya akan memandang betapa rapinya, betapa indahnya ciptaan dia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang menjadi asas sebab berfikir orang-orang yang mempunyai mata hati. Masya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Khalq, ciptaan Allah. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ardi wa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ayat lain pula, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahr, sedang dan bahtera yang berjalan di atas air lautan, air laut, ya, yang memberi manfaat kepada manusia. Ya, tuan-tuan, Allah suruh kita tengok macam mana satu kapal besar boleh jalan atas laut yang boleh memberi manfaat kebaikan kepada manusia, yang membawa hasil dagangan seluruh antara satu negara ke satu negara. Allah suruh fikir. Ya. Allah suruh fikir, tuan-tuan. Tuan-tuan, di sinilah saya nak beritahu, ya. Anak-anak kita di tadika, tuan-tuan, diajar siapa yang menjadikan langit dan bumi. Cucu kita kata Allah. Siapa yang menjadikan malam? Allah. Siapa yang menjadikan matahari? Allah. Siapa yang menjadikan bulan? Allah. Siapa yang siapa yang menjadikan kereta? Manusia. Tuan-tuan, jawab sudah. Ya. Siapa yang buat meja? Manusia. Tuan. Tuan. Kenapa tidak Allah? Saya tak tengok buku tuan, tapi rungutan seorang ibu, dia kata buku tadika ni sesat ustaz, kata dia. Patut diajar bahawa hakikat potensi manusia boleh sampai peringkat membina kapal terbang. Ya, siapa yang buat kapal terbang? Manusia. Sebab ayat tu yang saya baca tuan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala minas sama'i ma'in, ya, wa ma anzala minas sama'i ma'an fayukhriju bil arda ba'da mautiha. Ya tuan-tuan, begitu ila akhir ayat. Maknanya sesungguhnya segala ciptaan Allah di langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang dan perjalanan bahtera di lautan yang memberi manfaat pada manusia, disuruh kita melihat bahawa itu hakikat hubungannya dengan keciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita buku tadika, buku kafar tuan-tuan, buku kafar jadi begitu? Sepatutnya unsur tauhid di situ lebih baik dan lebih cermat dalam memberikan didikan pada anak-anak. Saya pun serba tak kena juga, serba salah bila seorang ibu komplain. Ibu ni pula bukan ustazah, dia orang yang belajar di UK semasa dulu, tapi nampak cara pemerhatian dia cukup jauh. Tuan-tuan, jadi
kita kata kita ibu-ibu kenalah balas balik di rumah, ya. Kalau nampak buku tu tak betul, bukan tak betul tuan-tuan, mungkin tak sampai maksud nak dibawa kepada anak-anak, kita lah membetulkannya. Tapi itulah, siapa buat, siapa jadikan langit? Allah. Siapa jadikan bulan? Allah. Ya. Siapa jadikan kapal terbang? Manusia. Wallahu alam bisawab. Ini tentang ciptaan. Ya tuan-tuan, tentang ciptaan. Jadi tamu Allah yang dihormati, mengambil makna itu, ya, rapinya, indahnya ciptaan Allah, sehingga kan dalam hati sanubari, ya tuan-tuan, tumbuh dalam dari kita, dalam diri kita tuan-tuan, tumbuh kita melihat dalil kebijaksanaan Allah tu. Kita tengok, itu yang kita, ya tuan-tuan, kita kalau mengikut dalam kitab Riyadhus Salihin tuan-tuan, oleh 3 orang ulama yang menulis dalam syarah kitab syarah Riyadhus Salihin yang baru ni, Syekh Abdul Aziz, Syekh Sa'ud dan Saleh Utsaimin. Tuan-tuan, dalam satu hadis bab sabar dalam Riyadhus Salihin ni, kalau tak silap saya hadis yang ke-25, tuan-tuan, hadis tu atasnya panjang, cuma belakang penutup hadis tu, ya tuan-tuan, kullun nasu fabayun nafsahu famutiquha aw mubiquha. Ya, belakang tu, semua manusia, ya, berpagi-paginya manusia ini akan menjual diri dia, ya tuan-tuan, akan menjual diri dia, jual diri dia. Pagi-pagi dia jual diri dia, sama ada dia berada dalam pembebasan daripada api neraka atau dalam perjalanan ke mendapat azab neraka manusia. Menyentuh tentang hadis tu, ulama-ulama ni menghurai, ya tuan-tuan, permulaan hidup kita di setiap hari, iaitu apabila kita bangun dari tidur, kita mengambil wuduk, menyuci diri kita, maka amalan terbaiknya tuan-tuan, setelah kita menunaikan solat sunat dan sebagainya, ataupun kita telah menyediakan diri untuk solat, maka hendaklah membaca ayat tauhid. Ayat tauhid namanya menurut tulisan kitab tu, iaitulah surah Ali Imran ayat 190 hingga akhir. Ayat 190 hinggalah akhir, yang bermula dengan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, sampailah habis hingga ayat, ya tuan-tuan, dipanggil 10 ayatin, 10 ayat yang terakhir itu. Jadi salah satunya permulaan hidup kita yang terbaik, ya tuan-tuan, mudah-mudahan itu dikatakan sebagai bagaimana kita mulakan hidup kita, mu'tiquha, sehingga kita membebaskan diri kita daripada neraka. Atau kalau tidak, kita akan jadi mubiquha, menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sedang ramai orang yang pagi-paginya tidak bermula dengan kehidupan agama tuan-tuan. Ya, bagaimanakah dia atau bagaimana kita tuan-tuan? Kita kata siapa? Kita kata kita. Bagaimana kita boleh mendapat tempat, ya, dengan permulaan yang tiada permulaan agama di pagi-pagi hari, untuk mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhir harinya, ya. Begitu. Cuba bayangkan, katalah tuan-tuan, ya, kita tak sembahyang subuh bangun pagi, tak sembahyang subuh, bangunlah pukul 7.30 lebih kurang, ya, kita bicara lebih kurang dengan isteri, kita pun menyedia diri untuk makan. Kalau ikut dalam kitab tu, makan tu haram, ya, sebab kita tak layak makan itu. Yang dihalalkan oleh Allah orang mukmin saja. Ya Allah halalkan untuk orang-orang mukmin saja. Jadi dengan ringkasan yang saya ambil itu, nampak kita bergelumang dengan semua jalan-jalan yang tidak membawa rahmat Allah. Tak layak kita nak menikmati nikmat makan, minum. Kita sarung baju yang baru-baru beli semalam, ya tuan-tuan, kebetulan ada sale di Jusco, belilah baru, ataupun di Ion belakang kita ni,
ya, akhir bulan 12 banyak sale baju baru, pakai baju tu pun tidak halal sebab kita tidak berada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Syekh. Saya suka hadis tu tuan-tuan, ya, sebab hakikat benar-benar lah. Kita jual pagi-pagi, kita jual diri kita, nak jual ke mana? Nak jual ke mana? Jadi oleh itu sidang jemaah sekalian, ya, kita balik kepada bagaimana indahnya, ya, ciptaan Allah, sehingga kan dalam hati sanubari kita ini boleh kita tengok tumbuh tuan-tuan satu dalil kebijaksanaan, bukan dalil bijaksana kita, dalil melihat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala terbit dalam hati kita. Maka datang nikmat tafakkur, yang kita berfikir keindahan ciptaan Allah tadi, mendapat pahala lah kita, ya. Kerana hakikat, ya tuan-tuan, at-tafakkur, ya tuan-tuan, tafakkar fi khalqillah wala tatafakkar fi dhatillah. Fikirlah kamu kepada ciptaan Allah, janganlah kamu fikir tentang zat Allah, fatahlik, kamu akan binasa. Atau kama qala, ya tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dialah yang maha suci dalam karyanya, ciptaannya, ya. Dia mengetahui dengan penuh keinsafan akan penciptaan dirinya yang bermula daripada, ya tuan-tuan, nutfah. Kita ni boleh kita tengok tuan-tuan, mulalah kita merenung ciptaan kita yang Allah ciptakan daripada nutfah, titisan mani tuan-tuan. Bertemunya itu, lalu dipancarkan begitu, ya tuan-tuan, lalu Allah ciptakan kita, yang hakikatnya itulah usul atau asalnya kita, ya. Summa ja'alnahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan anak Adam, ya, dari keturunan Adam ini dari pancaran air yang hina. Itu kita, Masya Allah. Kemudian tuan-tuan, dari nutfah air mani ini, sehingga kan, ya tuan-tuan, menjadi suatu, kita panggil tuan-tuan insan, menjadi seorang insan dengan segala kesempurnaan ciptaannya, dengan segala kesempurnaan kejadiannya, yang tiadalah kita dapat nak melihat. Maknanya saya kata tuan-tuan, cuba bandingkan. Masya Allah tuan-tuan. Itu sebab kalau kita sampai satu peringkat tak boleh merasakan nikmat ciptaan Allah pada diri kita itu besar. Allah sebut dalam Al-Quran, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Perangi manusia itu kerana kekufuran dia. Kenapa? Min ayyi syai'in khalaqah. Dia tak tahu dari mana dia diciptakan. Khalaqah juga makna daripada apa yang dicipta, iaitu kata asalnya khalaqa dalam bahasa Arab, ya, kata kerja. Dia telah menciptakannya. Khaliq, pencipta. Al-khalqu, ciptaannya. Qutilal insanu ma akfarah. Perangi manusia kerana kekufuran dia. Kenapa? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana dia diciptakan? Walhal min nutfatin khalaqahu. Sedang dia dijadikan dari titisan mani, ya, daripada mani yang Allah ciptakan dia. Min nutfatin khalaqahu, ya tuan-tuan, dari manilah Allah menciptakan dia. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari mani diciptakan dia, dan kemudian Allah takdirkan hidupnya. Summa sabila yasara, hiduplah dia dengan keadaan yang mudah, diberi oleh Allah segala nikmatnya. Summa amatahu fa'akbarah, dan kamu kemudiannya dimatikan, dan masuklah kamu akan kubur. Beritahu manusia sekalian bahawa ini perjalanan. Pun tak boleh juga. Wallahu a'lam bisawab. Kena masuk tajuk baru yang tu saya. Ya? Kalau tu tak boleh juga, macam mana? Tuan-tuan tamu Allah yang dihormati, beruntung kita share dapat peringatan pagi ni, ya, oleh Al-Imam Al-Qushairi. Saya dengan izin Allah, kalau boleh minit tuan-tuan, ya, saya nak kata sibuk, malu, tapi nak berhenti lambat takut terlewat, dia ada hal lain. Jadi saya takut lama, tuan-tuan pun tengok lama sangat ustaz ni tak berhenti pula kan, begitu. Saya cuba tuan-tuan,
mengakhiri setakat ini kita tangguhkan dulu dengan kata-kata terakhirnya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, surah Al-Mu'minun ayat 14 tuan-tuan. Ayat 14, maka maha suci Allah ya tuan-tuan, yang pencipta yang paling baik, iaitulah Allah. Bila masa tuan-tuan baca ni, tuan-tuan ingat tu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuan-tuan, ketika mana kita baca dalam sujud sajadah ya tuan-tuan, kita baca dalam sujud sajadah aja, kita tak pernah baca pun dalam sujud lain bacaan tu. Patut dibaca juga dalam sujud lain tuan-tuan, ya, selain daripada subhana rabbiyal a'la tu, kalau semayang sendirilah. Tapi kalau tuan-tuan jadi imam, banyak panjang sangat baca, risau makmum, tak bangun ke imam ni. Tak sunat pula membacanya panjang. Kalau tuan-tuan semayang sunat sendirian, semayang sunat malam, semayang sunat tuan-tuan buat, eloklah dia baca ya tasbih lain dalam sujud ni, ya, seperti mana yang diajar oleh Nabi banyak ya tuan-tuan. Antaranya itulah dia, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, telah sujud mukaku kepada penciptanya. Yang tuan-tuan baca tu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, telah sujud mukaku kepada penciptanya. Wa sawwarahu, yang telah mencipta muka tu, membentukkan muka kita jadi macam ni. Ishaq Osman macam ni, macam ni, inilah mukanya yang Allah cipta. Wa sawwarahu, ya, tak ada orang yang macam Ishaq ni ya tuan-tuan, melainkan orang-orang yang dekat dengan dia lah ya tuan-tuan. Maknanya anak dia, bapa saudara dia, itu adalah. Wa sawwarahu, membentuk rupanya. Sawwara, surah gambar dia. Fa ahsana suwarahu, sebaik-baik kejadiannya, sebaik-baik ciptaannya, sebaik-baik gambar muka dia, sebaik-baik ciptaan dia. Sawwar kan, sawwar kita jumpa musawwir. Fa ahsana suwarahu ya tuan-tuan, maaf saya, fa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dialah yang memecahkan pendengarannya dan memecahkan penglihatannya, sehingga kan kita ni tuan-tuan boleh mendengar, sehingga kan kita ni boleh melihat semua anggota yang penting berada di muka. Fa ahsana suwarahu bihaulihi, dengan sebaik-baik ciptaannya, dengan kehendak Allah, bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan Allah, dengan kebesarannya. Fatabarakallah, maka maha suci Allah yang sebaik-baik pencipta. Allah syekh, tuan-tuan tak cukup baca 3 kali tuan-tuan kalau hayati makna ni. Nak baca lebih lagi kalau kita baca betul maknanya. Jadi itulah saja tuan-tuan, saya tangguh dulu. Di belakang ni dicerita seorang sufi, jadi saya tak boleh sambung. Kita tangguhlah minggu depan, bulan depan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ya peluang kesempatan itu untuk berikutnya. Saya mohon maaf mana-mana kekurangan pertemuan ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah? Sila ya. Ada tuan-tuan nak tambah? Tak ada lah. Tak ada, saya tangguh dulu. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'a'in la yustajabu lahu rabbil alamin. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk ya Allah, nafsu yang tidak pernah puas ya Allah, mata yang tidak mau menangis ya Allah, dan doa yang kau tidak perkenankan ya Allah.
Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami dari golongan hamba-Mu yang senantiasa mendengar peringatan-Mu dan melaksanakan amal saleh. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwarta al syamsi. Sinar terang hati kami ya Allah dengan cahaya hidayah-Mu seperti mana Kau terangi bumi dengan cahaya matahari-Mu. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'na wala mayaswana syaqiyyan wala matrudan wala mahruma ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.